الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 6, baris yang ke-14 daripada atas. Surat 6 yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman, percaya dengan qada dan qadar. Dengan makna qada dan qadar. Qada itu penentuan yang telah menentu akan dia akan penentuan Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Ta'ala. Menentu oleh Allah ni dengan iradah. Allah yang bersifat dengan iradah menentukan pada sedia kala. Itu makna qada. Dan makna qadar itu takdir Allah. Qadar, takdir, itu masdar. Maksud qadar, maksud takdir, perbuatan yang telah perbuat akan dia akan perbuatan oleh Allah dengan kudrahnya, itu qadar. Qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Yang berlaku kesemua ni adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Itu qadar. Jalanan Imam Asy'ari. Jalanan Imam Maturidi hanya tukar sahaja. Ketentuan azali qadar, perbuatan Allah sekarang qada. Jadi qadar dan qada. Kita Al-Misbahul Munir percaya dengan qada dan qadar. Maka percaya dengan qada dan qadar itu, apa makna percaya dengan qada dan qadar? Maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang. Ini percaya. Ini makna iman. Mengaku putus, percaya sepenuhnya. Itu iman. Pandang di hati, rasa di hati, itu maqam ihsan, itu bicara lain. Kita bicara sekarang iman. Terdahulu bicara Islam, sekarang bicara iman, nanti kemudian akan bicara ihsan. Lepas bicara ihsan, barulah pergi kepada maqam ihsan. Maqam musyahadah, hati sentiasa syuhud, pandang akan af'alullah, napah demi napah, sa'ah demi sa'ah. Itu bukan pegangan, itu bukan iman, itu maqam ihsan, kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna percaya ni mengaku putus di dalam hati seseorang, percaya sepenuhnya dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku daripada baik iman dan ta'ah dan jahat, kufur dan maksiat, segala perkara yang berlaku, semuanya, segala perkara yang berlaku, semuanya tu taukid dengan kehendak Allah yang bersifat dengan iradah yang dipanggil qada, dan dengan menjadi ia Allah akan dia akan segala perkara berlaku, itu qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala
yang bersifat dengan kudrah. Ini rukun iman yang keenam. Kita panjang dah ni. Kemudian kita berhenti hak minggu lepasnya hak berkaitan dengan perkara jahat, adab percakapan. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri hamba sendiri. Haram menyandarkan perkara yang jahat, perkara yang buruk kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, melainkan dalam majlis ilmu sahaja. Maqam ta'lim dipanggil. Dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ni tak semestinya majlis ilmu di majlis surau. Majlis ilmu ni termasuk kita mengajar akidah kepada anak-anak kita. Itu majlis ilmu lah panggil. Kita pun ceritalah perkara jahat, kufur dan maksiat, berjudi, minum arak, semuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun keenam, pegangan adab barulah yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri hamba sendiri. Haram menyandarkan perkara yang buruk kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, melainkan syarak membenarkan menyandar keburukan kepada qada dan qadar Allah hanyalah apabila situasi keadaan untuk melepaskan daripada cercaan orang, untuk melepaskan daripada kata-kata orang. Selepas daripada bertaubat molek dah, orang masih lagi mengungkit-ungkit kesalahan lampau, maka yang seumpama ni boleh dia haruskan sandar kepada qada dan qadar. Orang duk ungkit lagi kesalahan lampau. Sekarang ni banyak yang nak kena perbetulkan. Sembahyang pun ada nak kena qada contohnya, kerana dulu tu jahil dalam ilmu fardu ain, bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi orang okey, itulah. Kemudian barulah belajar fardu ain. Dulu tak belajar, ni jadi dianya. Walahal yang dianya sudah bertaubat, sudah belajar fardu ain, orang duk ukit kesalahan lampau lagi, jahil fardu ain. Dia boleh nak orang lagi dah dulu tu tak belajar fardu ain qada, boleh. Sebab dia bukan nak menyatakan bahawa dia tak salah. Dia sudah bertaubat dengan Allah. Dia sudah menyempurnakan rukun taubat dengan bahawa dia sentiasa belajar fardu ain. Jadi orang duduk sebut lagi hak lampau, hak dulu tak belajar tu qada diharuskan untuk melepaskan daripada kata-kata orang, sebagaimana yang datang pada hadis yang sahih, hadis Bukhari Muslim, hadis yang sahih. Ketika berjumpanya roh Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini ada dinyatakan dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Apabila roh Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan roh Nabi Adam alaihissalam, maka Nabi Musa alaihissalam mengungkit akan kesalahan Nabi Adam alaihissalam yang menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa alaihissalam ni dia kata ke Nabi Adam, anta abuna, engkau tu bapa kami. Kata Nabi Musa pun ceritalah, Nabi Musa pun sebutlah hak berkaitan dengan Nabi Adam AS dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam AS pun menjawab, atsalumuni ala amrin qadarallahu alayya, adakah engkau nak mencerca akan daku akan perkara yang telah mentakdirkan oleh Allah atas aku? Pandai ni. Jadi Nabi Musa AS, roh Nabi Musa AS, maknanya sebutlah berkaitan dengan dikeluarkan Nabi Adam AS daripada syurga Allah Subhanahu wa taala.
Yang dinyatakan dalam hadis itu, Nabi Musa kata, anta abul bashar allazi kunta sababan li ikhraji auladika minal jannati bi aklika minasy syajarah. Anta, engkau ya Adam, bapa manusia, yang adalah engkau menjadi sebab dikeluarkan akan anak-anak engkau daripada syurga dengan sebab engkau makan daripada syajarah, satu pokok. Kata-kata Nabi Musa alaihi salam. Tu Nabi Adam pun jawablah panjang di hujungnya, atalumuni ala amrin qadarahullahu alayya, adakah engkau mencerca akan daku ke atas perkara yang telah mentakdirkan oleh Allah akan daku. Tuan takdir dah waktu makan pokok khuldi tu. Tuan takdir dah kan. Ada ni. Jadi Nabi Adam AS menyandarkan kesalahan makan pokok khuldi itu kepada takdir Allah, sebab nak lepaskan daripada kata-kata Nabi Musa AS. Ini syarat membenarkan. Jadi Nabi Adam makan pokok khuldi itu, kita maklumlah takdir Allah Subhanahu wa taala, betul dari situ. Tapi itu kesalahan yang tidak boleh disandarkan kepada takdir Allah. Tapi Nabi Adam SAW menyandar takdir Allah kerana untuk melepaskan daripada kata-kata celaan. Itu syarat membenarkan. Hak hujah antara ruh Nabi Musa dan Nabi Adam AS ni dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahajja Adamu Musa, maka telah mengalah oleh Nabi Adam akan Nabi Musa dengan hujah. Tak jawablah Nabi Musa. Sebab apa? Takdir Allah. Jawab lagi. Tu kata Nabi pula. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahajja Adamu Musa, maka telah mengalah, mengalah ni Nabi Adam akan Nabi Musa AS dengan hujah. Hujah apa? Takdir Allah. Nabi Musa pastinya takdir Allah. Tapi boleh ke sandar pada takdir Allah seumpama tu untuk melepaskan daripada kata-kata? Jadi banyak perkara dah kita berubahnya. Tapi oleh kerana kesalahan lampau tu berkesan tu masih lagi sampai sekarang, contohnya kesan daripada kesilapan kita lampau. Jadi kesan kesilapan kita lampau tu kita menanggung akibatnya sampai sekarang. Contohlah apa-apa kerana pun ada ni. Tapi kita sudah berubah. Tapi orang masih lagi ungkit lah, itulah dulu. Nawak kalang dah dulu tu takdir Tuhan. Tak apa. Ada ni. Jadi kadang-kadang ada perkara yang kesalahan lampau tu yang kita sudah tinggalkan, kita sudah bertaubat, kita sudah jadi baik dah. Tapi kesalahan lampau tu ada sampai sekarang. Contohnya kesusahan dia, kepayahan dia, orang pun ungkit, dia pun jawab takdir Allah. Itu diharuskan pada syarak. Mana? Menyandarkan keburukan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mudah-mudah nak menyandarkan takdir kejahat keburukan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara pegangan orang Jabariyah. Jabariyah ni bab pegangan, bab itu usaha. Tapi pegangan orang Jabariyah ni dengan mudah-mudah menyandarkan keburukan yang hakikinya takdir Allah kepada takdir Allah dari segi percakapan. Ini perangai orang Jabariyah. Ada gitu bahi suka menyandarkan keburukan pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat tak, pernah timbul polemik kenaikan harga barang takdir Allah. Ingat? Ada polemik. Polemik ni hak gempok dah. Isu
Isu pun nak gempuk lah. Kenaikan harga barang takdir Allah. Berhujahkan dengan hadis Bukhari. Nabi menyandarkan kenaikan harga barang pada masa Nabi kepada takdir Allah. Selepas sahabat meminta Nabi seumpama buat macam kawalan harga lah, bukan begitulah. Dan berlaku kenaikan harga barang, maka sahabat minta dengan Nabi untuk supaya macam buat kawalan lah. Maka hadis tu panjang lah, sebab Nabi tak boleh menzalimi orang, termasuk menzalimi peniaga. Nabi pun menyandarkan kenaikan harga barang kepada takdir Allah. Maka adalah pada masa tu orang pun oleh kerana isu kenaikan harga barang, maka orang agama dia menyandarkan kenaikan harga barang tu kepada takdir Allah. Kecuhlah jadinya. Kecuhlah orang agama lah ni, orang agama. Orang agama, hak ni kata begini, hak ni kata begini, berlawan. Yang banyaknya menyalahkan lah. Tapi yang mengemukakan kenaikan kepada takdir Allah ni, dia mempertahankan hujah dia dengan hadis Bukhari tu. Lepas tu ramailah yang bantah, yang mengatakan kamu Jabariyah. Jabariyah sebab menyandarkan kenaikan harga barang dari takdir Allah. Yang dituduh Jabariyah ni, kamu yang menyatakan kenaikan harga barang bukan takdir Allah, kamu Qadariyah. Jabariyah Qadariyah ni tuduh menuduh antara orang agama. Satunya doktor agama, satunya doktor agama. Hak Jabariyah tu pun doktor agama, hak Qadariyah dituduh Qadariyah tu pun doktor agama. Lepas tu banyaklah yang tumpang sekaki Yang tumpang sekaki. Hak banyaknya bantah lah. Cuma oleh kerana yang menyatakan kenaikan harga barang takdir Allah, dia mempertahankan. Jadi ramailah orang bantah. Timbul bagai-bagai. Jadi apabila timbul isu begitu, betul salah tu jadi nyata kemudian. Betul ke salah ke tak kenal, tak tahu betul salah. Akhirnya nyatalah yang lebih jelas terpesongnya. Yang lebih jelas terpesong. Oh, kalau begitu gok, kenaikan harga barang takdir Allah, berarti mencuri, merompok, membunuh takdir Allah juga lah. Jadi kalaulah pencuri, perampok, pembunuh ditanya oleh hakim di mahkamah, kenapa kamu mencuri, merompok, membunuh? Takdir Allah, jawapan dia. Gitu ke? Ni. Jadi maknanya dinafikan terus. Tak ada takdir Allah. Mencuri, merompok, membunuh, tak ada takdir Allah di situ. Lepas tu timbullah pula seorang yang diletak sebagai tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, menyatakan bahawa peniaga bukan Islam pun tahu. Peniaga bukan Islam pun tahu kenaikan harga barang tak ada kena-mengena dengan Tuhan. Oh, dia buat gitu. Dia bokeh humbi. Dia bokeh humbi, dia buat alasan peniaga yang bukan Islam pun tahu kenaikan harga barang tak ada kena-mengena dengan Allah. Oh, dia bokeh umbi. Walau perkara itu mudah sahaja. Tapi isu tu habis begitu je. Betul mana, salah mana. Hak salah tu salah macam mana. Tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan. Kalau kira dalam Malaysia ni, kalau sebut kata mufti saja belah-belah dah. Ini isu jadi isu ramai lah ni. Orang agama lah kena perjelaskan. Jangan tinggal isu tu kepada orang awam. Orang awam ni nak terima hak mana? Hak kata kenaikan harga barang takdir Allah, orang agama. Tidak, bukan takdir Allah, orang agama.
Yang dituduh Jabariyah pun orang agama. Yang dituduh Qadariyah pun orang agama. Tapi yang dituduh Jabariyah Qadariyah ke hak mereka yang memang anti kaedah sifat 20. Yang mana kedua-dua tu tak kenal pun Qadariyah Jabariyah, tuduh saja je. Siapa ke dinafikan yang lain ni? Bukan takdir Allah. Mencuri, merompok bukan takdir Allah. Siapa kalau kenyataan mana? Tak ada kena-mengena dengan Allah. Mana rukun main kenal ni? Dan yang mengemukakan kenaikan takdir Allah ni disandarkan pada hadis Bukhari. Sebab Nabi yang menyandarkan kepada takdir Allah. Cuma ada satu respon, tapi respon tu ringkas. Dari respon pendek saja. Diambil hadis Rasulullah tu. Dia kata salah konteks. Faham tak salah konteks? Faham salah konteks? Faham tak konteks? Bukan salah konteks, salah buat panggilan. Itu kenapa tu? Kan kita salah telefon kan. Salah konteks. Bukan nak buang awak. Panggil apa tu? Dia ni salah konteks mana? Salah situasi. Pada masa Nabi, kenaikan harga barang kerana apa? Yang Nabi sandar kepada takdir Allah. Dia boleh berlaku bagai-bagai kerana. Kerana faktor pengangkutan ke, bahan tidak ada ke di tempat menghasilkan bahan tu ada, musibah kemarau ke apa ke jadi, dalam perjalanan jadi tergendala banyak macam-macam lah. Halangan di perjalanan menyebabkan kos jadi meningkat, maka harga barang pun jadi meningkat. Tapi semua tu tidak berkait dengan kejahatan manusia, maka disandar pada takdir Allah. Kalau kenaikan harga barang berpunca daripada kejahatan manusia, penyelewengan manusia, salah takbir manusia, menyebabkan berlakunya kenaikan harga barang, hal tu sama sekali tidak boleh disandarkan pada takdir Allah. Haram hukumnya. Salahnya di situ. Jangan duk bokeh humbi bahawa kenaikan bukan takdir Allah. Tu bokeh humbi. Kenapa nak bokeh humbi? Kena marah ke orang yang menyandarkan kenaikan barang takdir Allah ni. Kamu menyandar perkara buruk kepada takdir Allah. Haram begitu. Situlah. Cukuplah. Kenapa nak nafikan hakikatnya kejahatan semuanya takdir Allah, hingga dinafikan segala-gala kejahatan, mencuri, merompok, membunuh. Nanti bila hakim tanya, pencuri, perompok, pembunuh akan kata takdir Allah. Kalau dia kata begitu, maka kena hukum terlebih dahulu dengan kata-kata yang salah tu. Minggu lepas saya cerita dah kan, bagaimana hak Sayyidina Umar hukum kepada pencuri yang menyatakan qadallahu alayya, Allah yang mengqada ke atasku mencuri. Sayyidina Umar kerak tangan kerana mencuri, kerana kerana menyandarkan kejahatan mencuri kepada Allah. Jadi kalau betul di mahkamah pencuri, perompok, pembunuh kata takdir Allah, kena hukumlah situ dulu. Hukum apa tak tahulah. Boleh tu hakim kata buat keluar luar sebab boleh? Tak ada dah. Tak ada begitu. Makna kena marah lah. Nak hukum sebab mungkin tak ada lah. Makna hakim kena marah. Kamu mencuri itu berdosa besar dah. Kamu nak sandar bertakdir Allah pula, berdosa pula situ. Kalau kamu nak menghalalkan mencuri dengan menyandar bertakdir Allah, murtad kamu. Kena ingat situ. Tapi hak takdir Allah kau tak pakai humbi. Hak yang dituduh Jabariyah tu memang ada ciri Jabariyah. Hak molek-molek, hak molek-molek kerajaan. Kenaikan harga barang takdir Allah. Gitu. Jadi mudah-mudah menyandarkan keburukan pada takdir Allah. Betul, itu ciri Jabariyah. Ciri Jabariyah. Tetapi yang menuduh, yang menyandarkan agar barang kepada takdir Allah tu Jabariyah, dia ni pula menafikan terus takdir Allah. Perkara jahat ni. Atau Mu'tazilah lah seumpama tu. Tapi mana berat antara dua puak ni? Yang menyandarkan kenaikan harga barang yang berpunca dari kejahatan manusia,
kepada takdir Allah, pegangan betul, haram kerana tidak beradab. Yang menafikan kenaikan agama takdir Allah atau akidah yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar, itu berat lagi. Itulah terselahnya orang-orang terkemuka agama, mereka menafikan kenaikan barang tu takdir Allah. Ni hak rukun yang kenang. Takdir Allah dah. Tapi punca kenaikan barang sama dak kena pada masa Nabi. Tengok konteks dia macam mana, situasinya macam mana, keadaannya macam mana. Jangan kita salah guna. Kenaikan barang kerana kejahatan manusia berpunca dengan penyelewengan. Kenaikan barang kerana kederakaan yang dilakukan oleh manusia, kerana derhakanya manusia jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala, akan dimusibahkan dengan umpama kenaikan barang. Ada kenaikan barang ni yang berpunca dengan musibah. Musibahnya apa? Kejahatan manusia, kederakaan manusia. Maka kenaikan barang seumpama ni haram, disandarkan kepada takdir Allah. Pegangan dak konsep dah. Ni digi bokeh umbi, bokeh rukun kenang. Kenaikan barang tak ada kena mengena dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu lalu benar. Lama isu tu jadi kecoh. Tapi malangnya tak tahu mana yang betul, tak tahu mana yang salah. Orang agama sendiri akhir dibiarkan berlalu begitu sahaja. Macam mana orang awam? Macam mana orang awam? Yang menyandarkan kenaikan harga barang berpunca dari kejahatan manusia kepada takdir Allah memang salah. Tapi bukan salah pegangan. Salah adab percakapan, hukumnya haram. Tapi hak menafikan kenaikan harga takdir Allah ni, waktu bokeh rukun yang kenang. Waktu berat waktu. Lepas tu siapa sebenarnya yang ada autoriti, yang akan ke hadapan menjelaskan betulnya macam mana, salahnya macam mana, salah dari sudut apa. Siapa yang ada autoriti sebenarnya? Siapa yang ada autoriti yang sebenar-benar bertanggungjawab? Sebab ini bukan isu negeri dah, isu satu Malaysia. Siapa yang bertanggungjawab? Bab berat tu. Yang pertama, salah kerana menyandarkan kenaikan barang yang berpunca dari kejahatan manusia pada takdir Allah. Salah tu berdosa. Tapi pegangan dia kenaikan takdir Allah tu betul, tidak beradab. Memanglah salah, berdosa. Kena tegurlah kesalahan tidak beradab. Tiba-tiba dinafikan hak rukun yang kenang, perkara jahat buruk daripada takdir Allah dinafikan. Waktu berat waktu. Waktu Mu'tazilah yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Hak ni hak ramai. Hak ni hak ramai. Hak menafikan takdir Allah ni hak ramai. Hak menafikan takdir Allah ni ramai. Yang kata takdir Allah seorang je dulu. Tak ada orang masuk pula dia, seorang je. Memang salah. Salah tidak beradab. Dari segi percakapan, pegangan tak salah. Yang lawan dia tu, lawan dia mudah je. Kamu tidak beradab, berdosa kamu, menyandarkan perkara pada takdir Allah. Pegangan maklum dah kita semuanya, hak Tuhan belaka. Jelas maklum situ. Tapi di apa tu kata apa tak? Bokeh umbi tu. Apa panggil apa? Bongkeh. Tu panggil apa? Kita panggil bokeh umbi. Bahasa standard panggil? Bongkeh. Kita panggil dia. Bunyi pelik kan? Kita bokeh lah. Bokeh umbi. Cabut umbi. Cabut nyacang. Nyacang apa panggil tak? Ni rukun iman ni nyacang ni. Dia cabut nyacang. Nyacang pun bahasa Terengganu juga tau. Nyacang. Perkara jahat, perkara buruk tak ada qada-qadar. Kita ingat hak polemik tu.
Lama berjalan. Saya tengok satu. Dan saya memang ada simpan. Hukum limit itu saya ada simpan. Kenyataan orang ni kenyataan ada simpan. Tapi sampai ke akhirnya tidak ada penjelasan. Betul, salah ke, tidak ada penjelasan. Dia kira habis senyap begitu je. Mana bila senyap sebelah pun senyap. Betul salahnya macam mana. Tapi kalau kata Jabariyah, ada ciri Jabariyah menyandarkan keburukan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi Jabariyah bicara bab lain. Tapi di antara ciri Jabariyahnya menyandarkan perkara jahat kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sekarang ni di antara ciri Jabariyahnya, mereka-mereka yang nak bicara hakikat tanpa syariat. Dia nak bicara hakikat, akhirnya tunduk pada Jabariyah. Sekarang ni timbul. Dia belajar kita tentang hakikat, dalam tu bicara bab maqam musyahadah, dia letak kepada maqam i'tiqadi. Akhirnya dengan mudah-mudah menyandarkan keburukan kepada takdir Allah. Menyandar keburukan kepada percakapan, memang hukumnya haram. Berpegang kejahatan adalah mutlak, adalah hak Allah Ta'ala. Tak ada ikhtiar manusia atau Jabariyah. Kita berpegang baik jahat ke qada qadar, tapi kita berpegang baik jahat pilihan dan usaha hamba. Walaupun pada hakikinya pilihan dan usaha hamba tetap qada qadar. Tapi kalau dia terundur, dia konon-konon ambil hakikat, dia lupa syariat, akhirnya tak ada kita Tuhan belaka. Ini timbul ni dia ngaji hakikat. Jadi orang ni duk bincang macam mana ni remaja kampung kita ni banyak sangat dilaporkan buat kerja-kerja yang tak baik. Apakah tindakan kita masyarakat kampung ni? Kena pantau lah, kena ambil tindakan. Sebab berlaku perkara yang buruk, perkara yang salah kampung kita. Tengah bincang, bunyilah ayah haji seorang, takdir Tuhan hidup seorang dia. Dia tak campur masyarakat orang ni sebab dia orang makam. Dia orang makam tinggi. Bukan makam sungguh ni, yang salah faham. Hak ni hak salah pengajian. Orang budak duli lah. Dia apa dia? Cara lah. Orang dulu ke dia? Orang duk bincang, tak usah sibuk-sibuk lah, takdir Tuhan. Syariatnya mana? Ni nak mudah nak dia menyandarkan keburukan di bicara pada takdir Allah. Hukum haram dah awal-awalnya. Tak kena letak sini tunggu dulu Jabariyah, jangan main. Ada ni. Hak ni nak timbul orang mengajar ni. Anak derhaka kepada ibu bapa adalah anak yang taat kepada takdir Allah. Taat. Anak yang derhaka kepada ibu bapa ialah anak yang taat kepada takdir Allah. Taat, itu takdir Allah. Sekarang anak derhaka ni tak taat lah. Anak derhaka kepada ibu bapa ni anak tak taat. Anak yang derhaka kepada ibu bapa, dia taat pada takdir Allah. Syariatnya mana? Hak ni bukan setakat tunduk pada Jabariyah. Tak kena gaya boleh tunduk pada kafir zindik, menafikan hukum syariat. Kafir zindik tak semayang. Apa nak semayangnya? Takdir Allah. Menafikan hukum syariat, kafir zindik walaizabillah. Tak apa wujudi minara, takdir Allah. Pandang pada takdir Allah, jangan pandang kepada itu usaha manusia. Ni. Ada orang seumpama ni. Pasal mana sebut-sebut ni lah, masuk radio. Pencuri naik atas rumah, jangan pandang pada pencuri, pandang kepada yang di belakang pencuri itu. Siapa yang mentakdirkan? Allah Ta'ala. Pandang pada Allah, jangan pandang pada pencuri. Dia kata gitu. Dan radio, penceramah ni dia kata dia mutalaah kitab hikam 3 hari. Dia membaca sendiri, dia beritahu. Tapi dia bukan bidang agama. Tak ada kena-mengena dengan bidang agama. Tapi follower dia ramai. Ada follower dah. Bukan flower. Flower bunga. Follower. Follower dia ratusan ribu juta follower dia. Sebab apa? Dia cakap. Cakap. Ni motiv mana? Motivasi.
Orang bukan bidang agama, bidang dunia semata-mata, tapi dia tak cakap bidang agama. Pandang kepada yang mengatur kecurian, ada hikmah dia belaka. Kemungkinan dalam rumah kita tu ada yang harta yang kita dapat dengan jalan yang salah. Jadi hikmah Allah Ta'ala-nya nak mengeluarkan harta yang salah daripada rumah kita. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada pencuri, sebab nak mengeluarkan harta yang tak baik daripada rumah kita. Oh, kita bicara. Ni saya kata kalau dengar dia pencuri, naik rumah dia lah. Naik rumah dia. Tersempuk je. Jangan pandang saya, pandang Allah. Terima kasih pada saya. Nak tahu mana? Mana syariat? Mana hukum syariat? Apa nak kena? Ini kono hakikat, bukan? Ini golongan yang terpesong, yang tunduk pada akidah Jabariyah. Yang lebih berat lagi, boleh tunduk pada kafir zindik, menafikan hukum syariat. Itu kata di antara ciri Jabariyah adalah menyandarkan keburukan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini punca daripada salah pengajian. Memang hakikat Tuhan belaka. Hakikat Tuhan belaka. Kalau Tuhan belaka tak ada keburukan, tak ada kejahatan. Itu hakiki. Kita duduk makam syariat. Kita duduk makam syariat, duduk makam syariat. Sampai makam hakiki, Allah fanakan, Allah lenyapkan di basirah. Sampai makam awliya, itu cerita lain. Ini bukan untuk dilakonkan, bukan untuk dibuat-buat. Kalau dalam kitab hikam tu cerita orang makam awliya, bukan cerita makam syariat yang suruh kita lakon-lakon. Itu salah pengajian. Kalau tadi pula dia membaca sendiri kitab hikam 3 hari khotam. Orang cerdik menggunakan kalam-kalam dalam kitab hikam tu buat ceramah. Oh, bunyi sedap nyakut sebab kalam dalam hikam ni hak Ibn Athaillah Sakandari memang kalam dia kata-kata dia sukup apa? Sukup bernah lah, bisa lah orang panggil apa? Menikam kalbu makan dalam lah dia punya susunan ayat tu. Orang ni pula pandai berceramah, dia pun ambil kalam dalam kitab hikam, dia buat ceramah, orang dengar, oh hebat. Itu follower dia 100,000. Masalah sekarang dia ngaji agama mana? Kita nak agama ni, dia ngaji agama mana? Ni nak agama tapi boleh turut yang orang bukan bidang agama. Mana? Follower 100,000 juta. Memanglah hakikinya Allah Ta'ala belaka. Tapi pegangan syariat kita macam mana? Ikhtiar usaha letak di mana? Walaupun hakikinya ikhtiar usaha pun qada-qada juga. Dan saya bawa soalan ni, soalan satu masjid. Tapi soalan ni saya sipang soalan ni. Jadi soalan dia, saya ada terbaca di FB, ada seorang ustaz tu kata di FB. Ni hakikat sekarang ni yang main di FB hakikat dia. Di FB tu ramah tu wali yang ada main. Tok wali FB. Ramah tok wali. Ni. Ada seorang ustaz itu kata di FB. Di FB saya ada terbaca. Di FB ada seorang ustaz itu kata Allah Maha Baik. Mana mungkin mentakdirkan yang buruk kepada hamba-hambanya, melainkan kita hamba yang tidak mengenal Allah yang Maha Baik. Di sebalik takdir disangkakan buruk, sedangkan tetap tersirat kebaikan belaka. Dia pun tanya, adakah ini golongan Mu'tazilah ke? Dia tanya. Allah Maha Baik, mana mungkin Allah takdirkan keburukan? Takdir Allah semuanya baik belaka, melainkan orang yang tidak mengenal Allah. Orang tidak mengenal Allah sahaja memandang takdir Allah itu perkara buruk, sebab dia tidak mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah, dia akan memandang perkara buruk tu daripada Allah, maka mana ada buruknya?
Kalau pandang kepada perbuatan hamba, timbullah buruk. Tapi hakikinya, itu perbuatan hamba ke perbuatan Allah? Itu perbuatan Allah. Kalau benar-benar makrifatullah, pandang itu perbuatan Allah, mana buruk dia, baiklah kena. Perbuatan Allah nak buruk macam mana? Allah langgar hukum, siapa nak jadi buruk? Kan kita buat, tak ada kita. Tak ada. Allah Ta'ala belaka. Orang yang ada makrifatullah, dia nak bicara apa sebenarnya? Ini bicara makrifah khasah, makrifah awliya. Di bahasa mereka tidak ada mereka af'alullah. Bila di bahasa mereka hanya ada af'alullah, tak ada timbul lah hak buruk. Sebab di bahasa mereka tidak ada af'al perbuatan hamba. Bukan hamba diri sendiri pun tidak ada. Yang ada hanyalah af'alullah. Itu bukan lakon, itu makrifah khasah. Ada ni. Kita bicara makrifah permulaan agama, ini bicara pegangan. Kita akan pandang itulah perbuatan hamba yang melakukan keburukan, yang melakukan kejahatan, yang derhaka kepada Allah. Itu perkara jahat. Ini pandangan syariat. Dah, saya sudah sampai makam hakiki, makam wali, itu wali dalam FB. Maknanya kalau masih lagi memandang perkara buruk tu buruk, maknanya belum lagi ma'rifatullah. Dia kena pandang af'alullah. Pencuri tadi, gerak dia pencuri, af'al siapa? Af'alullah, perbuatan Allah. Pandang syuhud akan af'alullah. Nak buruknya di mana? Af'alullah. Allah langgar hukum siapa? Nak kata buruk. Dia kata pandang af'alullah. Barulah ada ma'rifatullah. Itu ma'rifah khasah. Yang kita pandang apa? Yang kita pandang perbuatan kita. Yang kita pandang perbuatan sama-sama kita. Oh, pandang Allah. Itu bab syuhud, itu bab maqam. Itu bukan bab buat-buat. Ini salah pengajian. Beringat molek sekarang ni. Kono-kononnya tasawuf haqiqah, cerita bab maqam tu kata hak wali dalam FB pasal ni Maksud FB hak kata-kata yang mengelirukan. Maksud FB kata-kata yang mengelirukan. Yang seolah-olahnya tidak ada ikhtiar dan usaha hamba. Yang seolah-olah tidak ada ikhtiar dan usaha hamba. Sentiasa kena pandang akan af'alullah. Kalau sampai makam pandang, makam syuhud, Allah yang fanakan. Tapi kalau kita lakon, akhirnya kita tidak berpegang pilihan dan perbuatan hamba, diri kita ke, hamba tu manusia lain ke, jabayah lalu dah. Wajib berpegang di akidah. Hamba ada pilihan dan perbuatan pada melakukan kebaikan dan kejahatan. Wajib berpegang. Hakikinya tak ada Tuhan belaka, itu sampai makam. Yang kita bicara hakiki sebenarnya begitu, bukan bicara makam hakiki. Orang salah pemahaman tu ngajar tauhid sebut hakiki semua tu. Hakikatnya Tuhan belaka. Hakikatnya Tuhan belaka. Cerita hakikat, kita bukan sampai makam hakikat. Lain. Hakikatnya Tuhan belaka. Orang sampai makam hakikat, basirahnya hanya syuhud, hanya pandang af'alullah sa'ah demi sa'ah, napah demi napah. Itu makam fana, makam wahdatul af'al, permulaan makam awliya. Kita pandang apa? Orang gitu akan numbuhan. Ni pandang apa ni? Ni pandang apa? Tengok molek ni pandang apa? Pandang apa? Pandang numbuk lah. Numbuk apa? Tak ada numbuk Allah Ta'ala belaka. Kan ni? Debok atas muka, Allah Ta'ala buat. Syariat mana syariat? Dok, mananya Allah salahnya lah pengajian. Lepas tu saya pernah. Saya bicara bab keesaan pada perbuatan di Masjid Nibong. Bicara bab keesaan pada perbuatan. Adalah hamba Allah ni komen. Dia bukan menyalahkan saya mengajar, tapi dia macam serasi tengok dia. Berarti kita kena sentiasa memandang af'alullah. Kita tak cerita pun memandang, kita cerita berpegang keesaan Allah pada perbuatan, bukan memandang.
Jadi dia saya cerita tu memandang lah tu. Atau kata memandang akad numbuk ni, nampak benda ni. Pandang benda. Dia pandang basirah tu awliya. Dia komen gitu. Lepas tu di belakang tu saya ceritalah bab kita usaha. Yang hakikinya tak ada bahagian kita langsung 100% hak Tuhan. Hak kata memandang afa'alullah, tiba-tiba dia komen, pilihan kita ada juga sedikit. Ada pula sedikitnya. Dia kata pandang afa'alullah, mana ada sedikit? Tak ada lah kita Tuhan belaka. Tadi pandang Allah, kemudian ada kita sedikit. Sedikitnya ke mana? Hak Tuhan belaka. Makna apa ni? Bukan pandang, i'tiqadi pun tak lepas. Dia nak cerita pandang tu syuhud maqam ulia. Dia i'tiqadi pun tak lepas. Sebab saya bicara bab pegangan. Memanglah kita wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Hakikinya tak ada apa pun kita 100% hak Tuhan. Sebab saya ada cerita dalam satu TV tu, dia cerita bab kejayaan seseorang. Orang yang berjaya dalam pelajaran ke apa ke, jangan sombong. Hak kamu 1% je. 99% hak Tuhan. Dalam kejayaan, kadang-kadang dia berjaya kerana dia belajar sungguh-sungguh apa semua, kan dia berjaya. Jangan sombong atas kejayaan. Sebab kejayaan kamu tu 1% je hak kamu. 99% hak Tuhan. Dia kata gitu. 1% hak kamu, 99% hak Tuhan. Nak kan ni? Hak seseorang ke hak Tuhan sebenarnya? Kejayaan. Hak seseorang tu ke, memang dia cerdik, memang dia rajin, memang dia hemah tinggi. Kejayaan tu hak dia ke hak Allah Ta'ala? Hak dia, kalau dia berapa persen, hak Allah Ta'ala berapa persen? Hak dia tu 1%, hak Allah Ta'ala 99%. Tu syirik gitu. Lepas tu nak kira mana ni? Kalau kira pada zahir, hak dia lah. Hak dia lah. Sebab dia cerdik, dia rajin, dia bersungguh, hak dia. Kalau pada zahir, memang adalah pilihan dia. Kesungguhan itu pada zahir. Balik pada batin hakiki, hak Tuhan 100%. Gitu. Kalau nak pakai zahir, memang hak dia. Memang selayaknya dia berbangga dengan kejayaan. Sebab apa? Memang kesungguhan dia. Tapi jangan sombong. Sombong tu bab lain pula. Dia boleh berbangga dengan kejayaan dia, dengan kesungguhan dia, maka berjaya dia. Dia boleh bagi motivasi pada orang lain pula. Saya berjaya kerana saya begini cara saya belajarnya. Maka saya pun berjaya. Maknanya kalau kira zahir, memang hak dia 1%. Jangan sombong, semua tu kesalahan lain pula. Ni zahir. Hak pegangan tetap dah 100% hak Tuhan hakiki dia. Mana? Dalam kalau seseorang yang berjaya, dia pun cerita. Kita banyak dah cakap gitu. Yang anak kita berjaya kerana apa? Kita ibu bapa berjaya mendidik anak kerana apa? Kan kita kan? Anak kita berjaya kerana begini. Maknanya pada zahir kau, kita lah. Itu pada zahir. Itu usaha kita. Kesungguhan ibu bapa yang bersungguh-sungguh, yang bertanggungjawab, maka anak-anak berjaya belaka. Dah hak Tuhan mana? Hakikinya hak Tuhan belaka. Zahirnya hak kita. Itu ya. Boleh tak kita berbangga, bergembira dengan kejayaan? Boleh, sebab itu kesungguhan kita. Boleh berbangga, boleh bergembira dengan kejayaan. Jangan sombong. Tapi jangan lupa hakikinya qada belaka. Itu hak hakik batin 100% hak Tuhan. Kalau nak pakai zahir, letak pada hamba lah zahir dia. Kalau nak balik pada hakiki, tak ada hamba 100%, Allah Ta'ala 99%, tak ada. Hak Tuhan belaka hakiki dia. Tapi nak ceritanya hak tadi kata pandang af'alullah, tiba-tiba di hujung tu, ketika saya tekan hakiki hak Tuhan belaka tu, dak dia kata hak itu usaha kita ada sedikit. Ada juga sedikit. Dia kata pandang af'alullah macam mana? Mana ni bukan kata pandang syuhud, tak betul. I'tiqadi pun tak betul lagi.
pegangan budak tu. Memang kalau balik pada hakiki, tak ada keburukan. Lepas tu kita duk baca dalam kunut subuh yang Nabi baca tu. Falakal hamdu ala ma qadai. Falakal hamdu ala ma qadai. Apa makna dia? Falakal hamdu, bagi engkau ya Allah kepujian. Bagi engkau ya Allah kepujian. Kalau nak tanyalah, kalau balik bahasa Malaysia boleh tak cakap gitu? Boleh kalau bahasa Malaysia. Dan bagi engkau ya Allah kepujian. Kalau bahasa Malaysia buat rencana, boleh tulis gitu? Dan bagi engkau kepujian. Mana? Dan kalau rencana bahasa Malaysia boleh tulis gitu? Kalau rencana bahasa Malaysia boleh tak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami minta pertolongan. Bahasa Malaysia boleh tak? Ni rencana sekolah ni boleh gitu? Boleh? Bahasa Melayu, bahasa Malaysia boleh? Terbalik gitu mana boleh? Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Dia panggil taqdimu mahku takhir. Mendahulukan barang yang sepatutnya duduk di kemudian. Mendahulukan barang yang sepatutnya duduk kemudian. Bermula kepujian bagi engkau. Gitulah. Bermula kepujian bagi engkau ya Allah. Tak. Bagi engkau ya Allah kepujian. Dia dahulukan yang sepatut duduk belakang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah. Sepatutnya kami sembah akan dikau. Tiba-tiba akan dikau kami sembah. Ni kaedah bahasa Arab, bukan bahasa Malaysia. Dia takdimkan, didahulukan perkataan yang sepatut duduk di belakang. Yufidul hasra. Bifaedah hasar dipanggil. Bifaedah hasar. Hasar ni kita jemah dengan jua. Jemah dengan jua. Bagi engkau jua ya Allah kepujian. Jua tu main mana? Tadi hasar dia panggil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau jua ya Allah kami sembah. Dan akan dikau jua ya Allah kami minta pertolongan. Itu hasar. Macam ginilah. La ilaha illallah. Nafi dan isbat. Tiada Tuhan, nafi. Netak isbat, netak, melainkan Allah. Nafi dan isbat. Apa faedah di bahasa Arab? Hasar. Apa benda hasar? Allah jua Tuhan. Itu jua. Itu hasar dipanggil. Allah jua Tuhan. Nafi dan isbat. Tapi kalau cakap kampung kita boleh juga kata gitu. Tok mari belaka melainkan mamak. Itu boleh. Dah ada contoh cakap kampung lah. Bukan cakap buku ni, cakap kampung. Pakak kata nak mari belaka. Orang ni kata nak mari, orang ni kata nak mari sungguh. Akhirnya mari seorang. Kalau kita kata mamak mari contohnya. Orang katanya, takkan mamak seorang. Hak ramai-ramai duk janji ya. Jadi orang tanya pula. Kalau kata gini, tak mari belaka malaikat mamak. Maksud apa? Tanya lagi. Tanya dah. Tak mari belaka malaikat mamak dengan makna mamak seorang je hok mari. Tu. Kalau cakap kampung lah boleh lah. Bahasa buku tak boleh. Dia panggil hasar. Jua-jua. Jadi falakal hamdu, dan bagi engkau jua ya Allah kepujian. Ala ma qadai, atas barang yang engkau qadakkan. Atas barang yang engkau qadakkan. Bagi engkau jua kepujian atas barang yang kau qadakkan. Yang Allah qadakkan ni maksud baik dan jahat. Hak jahat, kepujian macam mana? Hak jahat, kepujian macam mana hak jahat? Falakal hamdu, bagi engkau jua ya Allah kepujian atas barang yang kau qadakkan. Kalau qadak baik okeylah. Kalau qadak jahat
Kepujiannya kat mana? Hak ni pandang pada hakiki. Pandang datang daripada Allah, semuanya jamilah, comel belaka, tak ada buruk-buruk. Datang daripada Allah. Nak buruk timbul mana? Nak salah timbul mana? Nak jahat timbul mana? Allah tidak daripada hukum. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkau yang menghukum, tak ada orang menghukum atas engkau ya Allah. Kan kita baca, mana timbul buruk macam mana daripada Allah. Pandang daripada Allah, semuanya comel belaka. Falakal hamdu ala ma qadai. Barulah pandang kepada itu usaha. Yang hakikinya memang qada qadar. Pandang itu usaha ni lah timbullah perkara ni perkara buruk kerana melakukan perkara dilarang oleh Allah. Memang hakiki dia gitulah, baik belaka. Tapi kita duduk makam syariah, kena jaga hukum syariah. Hak salah, hak wajib kita cegah. Hakikinya yang kita cegah tu qada qadar juga, itu hakiki. Tapi orang sampai makrifah khasah tak ada di basirah mereka, melainkan kebaikan belaka, sebab mereka memandang syuhud di basirah, bukan lakon, bukan kata, bukan tulis. Hak zauk di batin aulia, hanya afa'alah, tak ada buruk. Dia kata selagi memandang keburukan belum makrifatullah. Makrifah mana? Makrifah aulia. Makrifah syariat memang kita pandang keburukan tu perbuatan manusia. Sebab kita wajib kena cegah, wajib kena marah, wajib kena ambil tindakan. Hati kita benci. Kenapa hati kita benci? Sebab kita memandang perbuatan seseorang, maka hati benci. Benci akan kemaksiatan, itu selemah-lemah iman. Kalau tak benci langsung, guna pula jadi. Nak benci kejahatan, memang kita kena pandang af'al manusia, perbuatan manusia. Memang kita pandang perbuatan manusia baik ataupun jahat. Memang kita pandang perbuatan diri kita baik ataupun jahat. Kita makam syariah. Nak pandang akan af'al itu makam aulia. Ini mana? Dia capu. Capu ni akhirnya mudah-mudah menyandarkan keburukan, kejahatan pada takdir Allah. Akhirnya boleh tundur pada kafir zindik. Ada ni. Satu kata di antara ciri Jabariyah adalah suka menyandarkan kejahatan kepada qada dan qadar. Memang hakiki dia. Tapi adab syariatnya macam mana? Hak saya sebut tadi tu, hak belajar-belajar hakikat salah tu. Orang duk bicara hak anak muda takdir Allah. Hak ramai-ramai ni tak pandang nak lawan. Pasal dunia dia. Orang duk bicara hidup takdir Allah, takdir Allah. Hak ramai-ramai ni. Hak ramai-ramai nak jawab tak pandang. Duk bicara dibunyi pula takdir Allah. Bosan juga orang duk bicara ni. Takdir Allah, takdir Allah. Orang duk bicara benda buruk yang dilakukan oleh anak muda kampung. Dia duk takdir Allah, takdir Allah. Kalau orang pandai, kamu ngaji mana? Takdir Allah belaka. Aku nak terajam sekali ni, takdir Allah dah. Kalau aku terajam takdir dah. Takdir juga, betul? Terajam sekali, senyap takdir Allah. Syariat mana? Syariatnya mana? Tapi orang ramai-ramai ni tak pandai. Tak pandai lagi tegur. Orang cakap benda buruk, jangan kata takdir Allah benda buruk. Syariat dia memang tak beradab, dosa kamu. Tapi dia orang tak pandai nak jawab. Tambah pula dia orang hakikat. Gitu orang mana ni? Dia orang hakikat. Dia akak pula kamu tu orang hakikat. Hakikat apa gitu? Dia. Dah lah. Hak tak puas hatilah hak duk bincang ni. Tapi nak lawan tak boleh. Akhir dia kata orang hakikat, dia kata. Orang tak ada syariat orang panggil. Orang yang menyandarkan keburukan dia tak ada adab. Haram seumpama tu. Ini hak salah pengajian. Ilmu tasawuf hakikah. Jadi mudah-mudah menyandarkan keburukan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tak habis lagi ni. Hak rukun iman kenan. Kita bicara bab perkara jahat. Tapi hak tadi tu ambil perhatian molek lah. Hak kenaikan harga barang takdir Allah tu. Situ boleh tengok. Boleh tengok orang yang memang jelas-jelas
menafikan perkara buruk takdir Allah. Lepas tu orang ramai-ramai tu pula pihak berautoriti pula tidak ambil sebarang tanggungjawab, membiarkan sahaja. Benda tu sepatutnya dihentikan awal-awal. Sebab apa? Yang mengemukakan tu salah dah. Salah apa? Salah dari segi adab percakapan, menyandarkan kenaikan harga barang yang berpunca dari kejahatan manusia pada takdir Allah, haram hukumnya. Tak perlu panjang-panjang. Tapi dibiarkan timbul hak berat laginya, menafikan takdir Allah. Hak tu bokeh humbi, cabut nyacah, tolak rukun kenang. Hak tu lagi berat. Pun sama juga dibiarkan, didiamkan sahaja. Inilah kata akhir zaman. Zuhir comel lah, semayang puasa rajin. Itu bahagian Islam. Islam. Masjid tersegang indah, orang berjemaah, Islam. Iman macam mana? Dan iman macam mana? Itu Islam. Iman macam mana? Bab pegangan pun tak lepas. Akhirnya hanya rukun iman yang keenam sahaja. Baik jahat, qada dan qadar. Adab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan hamba sendiri. Itu adab percakapan. Tengoklah macam minggu depan kita gilah bicara hak bab qada qadar lagi lah. Bab jahat dari segi qada Allah, dari segi redha Allah. Bicara panjang pula. Dari segi kita pula, kalau perkara jahat tu qada Allah, kita wajib redha, tasawuflah kepada qada Allah. Tak redha dari sudut mana, tu kena faham molek tu. Tapi redha dengan qada Allah itu bukan pegangan, itu pergi pada taat batin. Tapi redha dengan qada Allah ni termasuk qada jahat. Nak redha macam mana, dari sudut mana kita wajib redha, dari sudut mana kita diharamkan redha akan perkara yang jahat. Itu semua adalah asas-asas fardu ain belaka. Sekarang kita bicara bab pegangan, itu asas fardu ain rukun iman yang keenam. Bila bicara bab redha dengan qada Allah, itu fardu ain tasawuf pula. Redha dengan qada Allah ni qada hak mana? Qada Allah tu masuk perkara jahat. Nak redha macam mana? Redha sebab ia qada Allah. Lepas tu hamba yang melakukan kejahatan, kita nak kira macam mana pula? Kena tak molek situ. Ini semua adalah asas-asas hak fardu ain belaka. Ni kena kemah molek, kena jelas molek. Biar jelas, biar nyata. Pegangan macam mana, hak taat batinnya macam mana, hak tasawuf redha dengan qada Allah. Kita akan bicara semula hak tu nya. Ini kita perhabis dulu, barulah kita sambung balik kepada tajuk ihsan. Lepas habis bicara hak berkaitan dengan rukun iman. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.